Berita Al-Hijrah 7 Zulkaidah 17 Jun, pukul isteri hingga koma, suami didakwa. Juga vaksin Kansino untuk kawasan pedalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Ardi Herman Marzi. Lelaki yang disyaki memukul isterinya sehingga koma pada 4 Mei lalu didakwa di Mahkamah Session Johor Bahru hari ini. Tertuduh Rosmaini Abdul Rauf, 38 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Mengikut kertas pertuduhan, Rosmaini didakwa dengan sengaja menyebabkan kecederaan ke atas isteri keduanya, Jahidah Nordin, dengan memukul bahagian kepala, muka dan tangan selain menghentak kaki pada bahagian belakang badan mangsa sehingga menyebabkan kecederaan parah. Kesalahan itu dilakukan di sebuah rumah di Blok B, Scott Tower, Jalan Tani, Kampung Aman, Lakin, Johor Bahru pada 4 Mei lalu sekitar jam 6 pagi. Tertuduh didakwa di bawah Seksyen 325 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun dan denda serta 326A Kanun sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun jika sabit kesalahan. Hakim Mabil Sheila, anak perempuan Victor Mutiah, kemudian menetapkan tertuduh diikat jamin sebanyak RM7,000 dengan 2 orang penjamin dengan syarat tertuduh dilarang mengganggu mangsa dan perlu melaporkan diri di balai berhampiran sebulan sekali. Sebutan semula kes ditetapkan pada 25 Julai ini. Dua lelaki maut selepas motosikal yang ditunggangi mereka dirempuh sebuah kereta Proton Saga dari arah bertentangan berhampiran stesen minyak Batu 6, Simpang 4 malam semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 8.05 malam itu, mangsa Muhammad Amirul Abdul Majid, 24 tahun dan Muhammad Lutfan Asri, 15 tahun meninggal dunia di tempat kejadian selepas mengalami kecederaan parah di kepala dan badan. Kedua-dua mangsa menetap di Kampung Raja, Simpang 4, Alustar. Ketua Polis Daerah Kota Star, Assistant Commissioner Ahmad Syukri Mat Ahir berkata, hasil siasatan awal mendapati motosikal itu dipercayai dari arah Alustar ke Simpang 4 manakala kereta terbabit dari arah bertentangan. Kejadian dipercayai berlaku ketika motosikal berkenaan bergerak lurus di laluan mereka manakala kereta Proton Saga yang dinaiki 3 individu termasuk seorang wanita itu dipercayai datang dari arah bertentangan. Bagaimanapun, kereta yang dipandu Muhammad Anik Syafiq Anwar, 20 tahun itu dipercayai hilang kawalan lalu merempuh motosikal yang datang dari arah bertentangan. Akibat rempuhan itu, penunggang dan pembonceng motosikal maut di tempat kejadian. Muhammad Anik Afiq yang juga pelajar dan menetap di Kampung Bukit Lerik, Jalan Kuala Nerang, mengalami kecederaan di mata, muka dan tangan. Manakala 2 penumpang di dalam kereta, Muhammad Faizal Muhammad Naim, 20 tahun, berasal dari Pendang, luka di tangan, manakala Rosfaizurin Roslan, 18 tahun, dari Alustar, hanya bengkak di lutut. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Susulan titah pandangan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah semalam supaya persidangan Parlimen diadakan secepat mungkin, Pejabat Perdana Menteri dalam satu kenyataan hari ini menyebut kerajaan menjunjung titah berkenaan dan akan mengambil langkah susulan berdasarkan Perlembagaan Persekutuan dan Undang-Undang Negara. Kenyataan itu menyebut dalam sesi-sesi menghadap Yang di-Pertuan Agong sebelum ini, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah menyembah maklum dan menasihati baginda mengenai perjalanan pengurusan pandemik COVID-19. Ia termasuk penguatkuasaan ordinan darurat, pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan, pakej-pakej rancangan ekonomi dan bantuan kewangan kepada rakyat, pelaksanaan sidang parlimen dan pelan pemulihan negara. Justru kerajaan akan mengambil langkah susulan berlandaskan perlembagaan dan undang-undang negara. Kerajaan sedang memperhalusi kajian penggunaan gabungan 2 jenis vaksin AstraZeneca dan Pfizer dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan atau PIK. Menteri Penyelarasnya Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata perkara itu masih dalam kajian sebelum keputusan dibuat. Ya, kita masih lagi dalam kajian. Kita dibentangkan di JKJAV 2 minggu lepas, tetapi belum lagi dimuktamadkan oleh komiti Technical Working Group kita.
Beliau berkata demikian ketika melawat ke pusat pemberian vaksin Stadium Gong Badak hari ini. Khairi Jamaluddin yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi berkata lebih 200,000 dos bekalan vaksin akan dihantar ke Terengganu pada bulan depan. Katanya peningkatan jumlah dos itu secara tidak langsung dapat meningkatkan lagi jumlah suntikan harian di negeri itu. Terdahulu, Kerajaan Terengganu meletakkan sasaran 80% imuniti kelompok di negeri itu dapat dicapai menjelang awal November ini. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerajaan Tempatan, Perumahan, Kesihatan Alam Sekitar, Dr. Alias Razak berkata, setakat 14 Jun sebanyak 12.77%, iaitu 103,297 individu di negeri itu telah memperoleh vaksin dos kedua. Dalam pada itu, Khairi Jamaluddin memaklumkan kerajaan akan membekalkan vaksin CanSino kepada Kelantan dan kawasan pedalaman di seluruh negara termasuk penempatan orang asli. Bekalan vaksin berkenaan dijangka akan diterima Julai ini dan jumlah dos yang bakal diterima akan diumumkan secara rasmi selepas ini. Kita baru-baru ini telah meluluskan vaksin CanSino dengan Johnson & Johnson, mana bekalan CanSino yang pertama akan diterima pada bulan Julai nanti. Kelebihan vaksin ini ialah vaksin ini adalah satu dos sahaja. Dia tak memerlukan dua dos. Jadi kita akan hantar sebahagian daripada bekalan tersebut kepada negeri Kelantan, terutamanya bagi kawasan-kawasan pedalaman. Pos-pos orang asli di Gok Musang, Kuala Krai dan sebagainya lah, supaya tidak perlu masuk sampai 2 kali untuk melaksanakan program imunisasi. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jawatankuasa Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan peringkat negeri Kelantan di Kota Baru siang tadi. Media sebelum ini melaporkan 2 jenis vaksin COVID-19 yang hanya memerlukan satu suntikan dos, masing-masing buatan CanSino dan Johnson & Johnson diberi kelulusan pendaftaran bersyarat untuk kegunaan kecemasan. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah dilaporkan berkata, kelulusan itu dicapai melalui mesyuarat pihak berkuasa kawalan dadah PBKD kali ke-359 kemarin. Dalam perkembangan lain, Khairi yang juga Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan berkata, pusat pemberian vaksin PPV di seluruh negara akan dibuka secara walk-in selepas kesemua individu yang berdaftar melalui MySejahtera selesai menerima vaksin. Katanya, kerajaan menjangkakan proses suntikan vaksin dapat diselesaikan akhir tahun ini atau lebih awal. Sementara itu, takut jarum antara faktor hanya 857 orang sahaja daripada 8,167 masyarakat orang asli di Negeri Sembilan yang layak menerima suntikan vaksin COVID-19 bersetuju untuk divaksin. Mula kita cerita pasal program outreach vaksinasi ini, pada peringkat awal mereka tak nak sebab mereka akan cakap takut jarum. Tapi bila kita ada kolaborasi bersama dengan PKD, di mana PKD datang ke kampung, JAKWA akan aturkan satu program di kampung. PKD ni doktor akan menyampaikan maklumat tentang outreach vaksinasi. Mereka dah dapat maklumat tersebut, tetapi mereka pun rasa macam 50-50. Beliau berkata demikian selepas hadir pada program outreach penerangan dan pemberian vaksin COVID-19 di kampung orang asli Bukit Kepong, Port Dickson. Menurut Syahrani, di Negeri Sembilan sahaja terdapat 15,464 masyarakat orang asli melibatkan 69 buah kampung. Mengikut rekod setakat ini, 50 orang asli di Negeri Sembilan disahkan positif COVID-19 sejak tahun lalu. Sehubungan itu, beliau berharap selain program outreach dan penerangan suntikan vaksin, masyarakat orang asli yang telah disuntik akan membantu menyampaikan informasi mengenai kebaikan menerima suntikan imunisasi berkenaan kepada mereka yang belum disuntik bagi mengubah fikiran mereka. Saya menyerukan khususnya pada kampung orang asli Bukit Kepong, anak-anak buah datanglah beramai-ramai untuk cucuk vaksin. Janganlah takut, itu untuk kepentingan keluarga kita dan diri sendiri. Hari ini saya dah ambil vaksin dos pertama. Rasa tak rasa apa-apa lah, ambil vaksin tu cucuk macam biasa. Jadi saya sarankan dekat yang belum ambil tu, ambil lah vaksin ni untuk kebaikan diri juga.
Ini pula kes penipuan penjualan vaksin COVID-19. 2 individu ditahan polis selepas dipercayai terlibat dalam penipuan itu. Kegiatan itu dilakukan melalui media sosial dan panggilan telefon. Menurut Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Muhammad Kamarudin Mat Din, siasatan dibuat selepas seorang pegawai perubatan membuat laporan mendakwa menerima maklumat mengenai kewujudan penjualan vaksin daripada rakannya, dan siasatan awal pihaknya kemudian mendapati kedua-dua suspek berusia 26 tahun dan 27 tahun itu menawarkan pakej vaksin COVID-19 dengan kadar bayaran tertentu. Jelas beliau, pakej itu menawarkan vaksin dengan harga RM450 untuk warga negara, manakala RM800 untuk warga asing. Tambah Datuk Muhammad Kamarudin, kedua-dua suspek termasuk seorang wanita yang ditangkap semalam itu direman 2 hari bagi membantu siasatan dan mereka disiasat di bawah Seksyen 420 dan 511 Kanun Keseksaan. MKI bincang SOP ibadah kurban solat sunat Aidil-Adha. Bersama berita Al-Hijrah, mesyuarat jawatankuasa Muzakarah Khas Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI hari ini membincangkan mengenai prosedur operasi standard SOP ibadah kurban, solat sunat Hari Raya Aidil-Adha serta solat Jumaat. Perkara lain yang turut dibincangkan dalam mesyuarat tersebut termasuk usul masjid sebagai pusat pemberian vaksin PPV serta isu-isu penghinaan agama Islam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, mesyuarat tersebut melibatkan para ashabus samahah, mufti-mufti, ahli dilantik Majlis Raja-Raja, Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia dan Wakil Majlis Keselamatan Negara. Muzakarah yang berlangsung secara dalam talian ini antaranya membincangkan tentang SOP ibadah korban, solat sunat Hari Raya Aidil-Adha dan solat Jumaat selain usul masjid sebagai PPV dan isu-isu penghinaan agama Islam. Menurut beliau, resolusi ini akan disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja dan akan dibawa kepada pihak berkuasa negeri untuk pertimbangan dan keputusan di peringkat negeri masing-masing. Dalam masa yang sama, Datuk Dr. Zulkifli turut memohon para mufti mendoakan agar rantaian wabak COVID-19 dapat diputuskan serta rakyat dapat menjalani kehidupan beragama yang lebih sempurna. Tiada keperluan untuk menjalankan kajian berkaitan isu yang bercanggah dengan norma agama, budaya dan moral di negara ini. Timbalan Presiden Persatuan Peguam Muslim Malaysia Muhammad Hisham Marzuki berkata, kajian yang dijalankan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia SUHAKAM berhubung jantina ketiga merupakan satu pengiktirafan kepada golongan itu yang boleh menyebabkan kerosakan norma masyarakat di Malaysia. Kajian ini juga, jika kita dapat teliti, ia adalah satu pengiktirafan kepada third gender, iaitu golongan LGBT di negara ini, yang mana secara jelas bahawa mereka adalah satu golongan yang tidak diiktiraf di dalam negara ini mengikut undang-undang yang sedia ada. Kita telah meneliti bahawa ianya akan memberikan kerosakan kepada keluarga, agama dan juga norma rakyat sekiranya golongan ini diberikan pengiktirafan di dalam negara-negara sebelum ini. Tambahnya, kajian itu menunjukkan SUHAKAM sedang merangka perundangan berkenaan jantina ketiga yang jelas bercanggah dengan Perlembagaan Malaysia yang menetapkan Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Jelasnya, hak asasi manusia di negara ini tidak seharusnya berkiblatkan norma dan acuan negara barat. Menurutnya lagi, alasan bahawa kajian itu untuk mengetahui kebaikan dan keburukan perundangan berhubung jantina ketiga adalah tidak boleh diterima. SUHAKAM seharusnya menumpukan isu lebih penting seperti pendidikan, menambah baik taraf hidup masyarakat dan sebagainya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri melahirkan rasa duka cita dan simpati ke atas 5 beradik yang kehilangan tempat bergantung selepas kedua ibu bapa mereka meninggal dunia akibat COVID-19 baru-baru ini. Menurut beliau, pihaknya akan berbincang dengan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan bagi meneliti bantuan lanjut yang boleh disalurkan terutama untuk anak mangsa yang masih lagi bersekolah. Yang ini kita akan tengok dari semasa ke semasa
Terutamanya kita akan menghubungkan dahulu dengan Majlis Agama Islam Negeri untuk kita tengok setakat mana. Saya juga akan lihat beberapa cara yang memungkinkan untuk diberi bantuan dan insya-Allah seada dan seupayanya kita akan cuba membantu. Datuk Dr. Zulkifli berkata demikian selepas menziarahi 5 beradik berusia antara 7 hingga 23 tahun itu di Port Dickson selain turut menyampaikan sumbangan. Bapa mereka Rozi Tahar 55 tahun menghembuskan nafas terakhir di Hospital Tampin pada 31 Mei lalu. Manakala ibu mereka Nazita Idris 45 tahun meninggal dunia 6 hari kemudian di Hospital Tuanku Jaafar HTJ Seremban. Kini 5 beradik itu menetap bersama nenek mereka Faridah Mat Syahar 74 tahun di rumah peninggalan arwah bapa di Bandar Sunggala, Port Dickson. Seorang bekas anggota Polis Diraja Malaysia PDRM Arifin Dris yang berusia lebih 100 tahun hadir bagi mendapatkan dos pertama vaksin COVID-19 di Dewan Jubli Perak Sultan Ahmad Shah. Beliau yang pernah bertugas ketika zaman penjajahan Jepun di Tanah Melayu dan kini dianggarkan berusia 110 tahun berkata kehadirannya untuk mendapatkan vaksin adalah sukarela tanpa paksaan sesiapa. Arifin akui suntikan vaksin itu adalah untuk kebaikan dan melindungi semua daripada ancaman penyakit. Malah Arifin turut meminta supaya orang ramai tidak perlu takut dengan pelbagai habar angin mengenai kesan sampingan selepas menerima suntikan. Rasa seronok lah. Sebab apa? Ha? Sebab nak segarkan tubuh badan kita lah. Rasa rio lah. Tak risau dah penyakit-penyakit apa? Tak ada risau lah. Benih mula-mula tu ayah apa? Ayah dia kucah ubat je lah. Kucah ubat dia mau cocok ni. Boleh lah. Jaga tubuh badan kita, kesihatan kita. Tak payah takut lah kan? Tak payah takut lah. Arifin yang berasal dari Macang, Kelantan dan kini menetap di Kampung Kerambit yang terletak kira-kira 10 km dari Bandar Lipis masih mempunyai daya ingatan yang baik. Ceng-ceno ceng-ceng hatara sato kiwa owa odaru ya tema. Beliau yang memiliki 13 anak dan 40 cucu itu menyertai unit Home Guard di Rantau Panjang, Kelantan pada tahun 1941 dan kemudian menyertai pasukan polis selepas darurat. Sementara itu, pengerusi JKKK Kampung Kerambit, Muhammad Najib memaklumkan pihaknya mengedarkan borang pendaftaran vaksin secara manual kepada penduduk kampung berkenaan sejak awal bulan lalu. Kaedah ini lebih mudah untuk mengenal pasti penduduk yang mendaftar dan memudahkan proses pendaftaran mereka. JKK Kampung berusaha untuk memastikan semua penduduk kampung menerima vaksin dengan mudahlah kan. Lepas tu kita orang akan wujudkan satu borang untuk semua mendaftar. Sekarang dah lebih kurang 70%, 80% semua dah daftar. InsyaAllah akan mencapai 1%, insyaAllah. Siapa sangka rezeki seorang suri rumah berubah selepas baju jahitannya yang berkonsepkan mesra vaksin bagi kaum hawa tular di media sosial. Menurut Nadiratul Husna Abdul Haris, pada awalnya dia tidak menyangka rekaannya akan viral kerana dia hanya sekadar suka-suka menjahit baju tersebut bagi memudahkan ibunya mengambil suntikan vaksin tanpa mendedahkan aurat. Ciapan Nadhiratul yang meraih lebih 15,000 ulang ciap itu mendapat pelbagai reaksi selepas memuat naik gambar baju bersama zip di bahagian lengan. Susulan itu ramai pihak mahu membuat tempahan dengannya. Walaupun pada masa itu saya tak buka lagi pun tempahan sebab saya pun menjahit cuma sekadar suka-suka, tapi disebabkan permintaan yang sangat banyak, saya anggap ini salah satu bentuk rezeki yang Allah bagi pada keluarga saya lah. Jadi sebagai seorang suri rumah, perkara ini memang sedikit sebanyak membantu dari segi kewangan bagi keluarga kami. Lebih-lebih lagi dalam keadaan sekarang ni lah.
Dalam pada itu, dia berharap inisiatif yang dilakukan itu dapat membantu menggalakkan golongan wanita Muslim untuk mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Saya amat berbesar hati menjadi medium untuk anak-anak kat luar sana, mudahkan urusan vaksinasi ibu-ibu mereka ataupun isteri-isteri mereka. Lebih-lebih lagi wanita yang menitik beratkan soal aurat di pusat vaksinasi nanti. Jadi saya berharap dengan inisiatif yang saya buat ini dapat menggalakkan golongan-golongan wanita untuk mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19. Dia yang sebelum ini merupakan seorang pembantu arkitek mengambil tempahan baju mesra vaksin menerusi Instagram miliknya kesorga.co. Kini dia tidak menang tangan menjahit baju pelanggan untuk menyiapkannya sebelum tarikh suntikan vaksin mereka. Meskipun hanya belajar menjahit menerusi YouTube, namun Nadhiratul tidak menyangka niat yang hanya untuk membantu ibunya mengambil vaksin menjadi punca rezeki dia dan keluarga untuk terus bertahan ketika PKP 3.0. 10 beranak di kampung Teluk Pasu, Kuala Terengganu bukan saja kehilangan mata pencarian ekoran PKP penuh sejak awal bulan ini, malah ketua keluarga mereka juga terlantar diserang strok. Sharifah Akmarina Said Ali, 44 tahun berkata suaminya Said Anwar Tuan Basing, 49 tahun tiba-tiba diserang strok sebelum Hari Raya Aidilfitri pada bulan lalu. Menurut Sharifah Akmarina, dia kini tidak lagi berniaga menjual pakaian di pasar malam berikutan pelaksanaan PKP penuh sejak 1 Jun lalu. Sedangkan itulah sumber rezeki utama mereka sekeluarga. Buat masa ini, dia cuba menampung kewangan keluarga dengan mengambil upah menjahit sambil dibantu anak sulung Said Muhammad Firdaus, 22 tahun. Dah suami kena stroke ni jadi susah sikit. Dah mata pencarian jadi tergendala sikit. Anak pun ramai juga sekolah. Kos tu tinggi sikit lah. Bahagian belanja tu. Selain kos perubatan suaminya menjalani rawatan susulan di hospital, kebajikan 8 anaknya yang berusia antara 2 hingga 22 tahun, termasuk 5 yang masih bersekolah, juga perlu diutamakan. Sementara itu, Said Muhammad Firdaus pula berkata dia kini mengambil upah melakukan pelbagai kerja sampingan seperti mengangkat dan menghantar barang serta menjadi tukang rumah. Kalau macam ke buat tanggungjawab tu memang iyalah. Kalau jadi macam ke daripada buat sekerja jadi 2, 3, 4 kerja dalam sehari ke buat. Kadang nak beli barang dapur rumah, beli susu ayah, paper ke apa. Ni blok ramai adik-adik belajar, jadi banyak orang belanja adik ni. Sebelum ini, dia bekerja di kedai gunting rambut dan berharap ada pihak yang membantunya berdikari untuk membuka perniagaan sendiri bagi mengubah nasib keluarga. Sementara itu, pengerusi JPKK Teluk Pasu, Muhammad Sufi Hashim berkata, pihaknya sedang memohon dana tabung Darul Iman bagi membiayai kos perubatan Said Anwar selain membaiki rumah keluarga itu yang agak uzur. Jawatankuasa Kebajikan Sosial di hospital sana kita telah bawa dan berurusan dengan pihak sana untuk dapatkan bantuan dari sudut keperluan dia. Sebelum ini dinyatakan untuk pampers dan juga susu, dan insyaAllah lah respon daripada pihak sana positif, dan insyaAllah kita akan terus direct kepada tabung Darul Iman, insyaAllah. Orang ramai yang ingin membantu keluarga ini, mereka boleh menyumbang ke akaun anak kedua keluarga berkenaan, Said Muhammad Sobri, di akaun Bank Islam bernombor 1404-1025-612725 atau menghubungi Sharifah Akmarina di talian 014-7015-977. Pejuang Palestin lepaskan lebih banyak belon api. Lepaskan lebih banyak belon api ke Israel selepas Zionis bertindak menyerang Gaza semalam. Menurut jurucakap bomba Israel, pihaknya memadamkan beberapa kebakaran yang berpunca daripada belon api di kawasan berdekatan semenanjung Gaza selama 2 hari berturut-turut. Tindakan melepaskan belon api untuk menunjukkan protes kepada tindakan Israel yang telah meriluskan perarakan bendera diadakan di kawasan Baitul Maqdis.
Awal pagi semalam, Zionis Israel melancarkan serangan udara ke atas Gaza sekaligus mencabul persetujuan gencatan senjata bersama Hamas pada 21 Mei lalu seperti yang diumumkan. Dalam masa sama, ia merupakan serangan pertama selepas pentadbiran kerajaan Israel baru yang diketuai Naftali Bennett. Sementara itu, seorang wanita warga Palestin maut ditembak tentera Israel di tebing barat. Wanita itu dikenali sebagai Mai Afana, 29 tahun, dari Bandar Abdu Dis dekat timur Baitul Maqdis. Dia ditembak kerana kononnya cuba melanggar beberapa tentera Israel dan kemudiannya menyerang mereka dengan pisau. Sementara itu, rakyat Malaysia di Gaza, Muhammad Nadir Al-Nuri Kamaruzaman berkata belon api yang dilepaskan pejuang Palestin merupakan amaran supaya Israel membuka pintu sempadan bagi membolehkan barangan keperluan dibawa masuk ke Gaza. Pihak yang lepaskan belon ini sebenarnya adalah para pemuda daripada dalam Gaza dan mereka lepaskan dengan sebab amaran ataupun amaran daripada mujahidin supaya sempadan dibuka semula di sebelah utara Gaza yang membolehkan barangan masuk melalui Karam Abu Salim. Barangan digunakan masuk, barangan dagangan digunakan masuk dalam bumi Gaza dan selagi mana sempadan itu tidak dibuka, sebenarnya ekonomi Gaza berada dalam keadaan yang sangat teruk. Tambahnya, belon berapi yang dilepaskan itu menyebabkan banyak kebakaran di kawasan pertanian di selatan Israel. Sementara itu, serangan balas Israel baru-baru ini hanya menyasarkan tempat latihan mujahidin dan tidak melibatkan kediaman penduduk. Namun, tiada kecederaan dan kematian dilaporkan. Baik, sebelum menutup tirai, saksikan Dengar Lockdown jam 9 malam ini dengan topik rentapan COVID-19. Jadi pastikan anda menonton episod finale ini. Dengan itu sekian Berita Al-Hijrah. Terima kasih kerana menonton. Saya Ardi Herman. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.